ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah Allah serta rahmatnya dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kita memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amalan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Bermula martabat mahabbah itu lima. Pertama safwah, dan kedua khullatun, dan yang ketiga qurbatun, dan keempat ni'matun, dan kelima mahabbatun. Maka safwah itu bagi Adam alaihi salam, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala istafa akan Adam, dan khullah itu atau khullah ada ia bagi Ibrahim alaihi salam, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan qurbah itu bagi Musa alaihi salam, wa qarrabnahu najiyya, dan nikmat itu bagi Isa alaihi salam, uzkur ni'mati alaika, dan mahabbah bagi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini martabat mahabbah yang mana pengarang kita telah memetik kata-kata yang telah disebut oleh Syekh Al-Harrani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang terkenal Ibda'ul Khafa wa Tazkiratul Muhibbin. Di dalam kitab Ibda'ul Khafa wa Tazkiratul Muhibbin karangan Syekh Harrani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Adamu safwatullah wa Ibrahimu khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah wa ana habibullah
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam ialah pilihan Allah. Safwatullah. Safa, bersih gitu. Safwatullah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sungguh Allah telah memilih Nabi Allah Adam alaihi salam, diberikan risalah iaitu kerusulan, dan juga dilantik sebagai nabi, itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Adapun Nabi Allah Ibrahim, wa Ibrahim khalilullah, iaitu teman Allah. Khullah itu teman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Khullah mana sahabat, wala syafa'ah dan syafa'an. Jadi kalimah khullah memberi maksud teman ataupun sahabat. Wa Musa, adapun Nabi Allah Musa alaihi salam kalimullah. Allah berinteraksi, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, walaupun di dalam kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Patani rahimahullahu taala, beliau menakalkan dalam kitab Jauharatul Tauhid bahawa cara Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa alaihi salam bukan bercakap kemudian berhenti. Kerana bercakap berhenti ini ialah perbuatan makhluk. Cakap berhenti, cakap berhenti. Wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa, mana Nabi Allah Musa alaihi salam mendengar kalam Allah, kemudian Allah tutupkan hijab dengan hijabnya, maka tak dengar kalam Allah. Allah sentiasa wa kallamallah, maka Allah sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata-kata. Kerana berhenti kejap cakap ni, itu sifat makhluk. Maka disebut oleh Syekh Ahmad Patani dalam kitab beliau Faridatul Faraid, maka hendaklah dipahami kalam Allah wa kallamallahu Musa. Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu dibukakan hijab, maka Nabi Allah Musa mendengar kalam Allah, kemudian ditutupkan dengan hijab, maka tidak mendengar. Adapun kalam Allah mustamir, adapun kalam Allah Subhanahu wa taala berterusan. Ini pandangan ulama tauhid di kalangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Syekh Abu Hasan As-Sazuli, Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu taala. Wa Isa, adapun Nabi Allah Isa alaihi salam ruhullah. Dialah ruhullah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah. Kitab Ibdaul Khafa wa Tazkiratul Muhibbin, ianya telah dicetak semula dan telah ditahqiqkan oleh Muhammad Farid, seorang ulama yang terkenal di Mesir. Apakah beza Nabi Allah Ibrahim alaihi salam digelar Khalilullah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah? Habibullah. Al-Khalil, seseorang itu tidak akan sampai ataupun digelarkan Khalil melainkan ianya dicintai dan disukai oleh Allah. Tetapi perbezaan Al-Khalil dengan Al-Habib, Khalil ini tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan wasitah. Pengetahuan dia ma'rifatullah, pengetahuan dia mengenai Allah ini tidak terus dengan Allah melainkan dengan perantaraan. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia mengenal Allah melalui perantaraan. Sebagaimana Allah berfirman, "Kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard." Wa kadzalika nuri Ibrahim. Begitulah kami telah memperlihatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kejadian langit dan bumi ini, waliyakuna minal mu'minin, malakutas samawati wal ard, waliyakuna minal muqinin, iaitu Allah telah memperlihatkan, kami telah memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan kerajaan langit dan bumi, mana kejadian langit dan bumi, supaya Ibrahim itu tergolong di kalangan orang-orang yang yakin,
suratul An'am ayat 85. Ayat 75. Dalam ayat 75 surah Al-An'am, Allah menyatakan kepada kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai kepada kedudukan al-yaqin, tetap menerusi ataupun melalui perantaraan. Tengok langit, tengok bumi. Mula-mula tengok matahari, dia kata matahari ini Tuhan. Bila matahari ini tenggelam, dia kata ini bukan Tuhan. Mula-mula dia tengok matahari, tengok bulan, ni cantik, ini Tuhan. Apabila hilang bulan ini bukan Tuhan. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengenal Allah sehingga taraf yakin melalui perantaraan, melihat kejadian langit dan bumi. Berbeza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan dalam surah An-Najm, fakana qaba qausain aw adna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaba qausain, ianya lebih hampir daripada busur anak panah dengan anak panah tersebut. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam surah An-Najm dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dijemput oleh Allah dan ianya begitu hampir qaba qausain, contohnya anak panah dengan busurnya, ataupun lebih hampir daripada itu, ataupun lebih hampir daripada itu. Ini Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam digelarkan Habib kerana ma'rifatullah, dia mengenal Allah tanpa ada perantaraan. Dia tak ada perantaraan. Oleh sebab itu digelarkan ianya Habib. Digelarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah kerana adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia tamakkan dan mohon kepada Allah Ta'ala keampunan. Berbeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah nyatakan liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika. Allah telah mengampunkan dosa-dosa engkau wahai Muhammad yang telah terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang terkemudian. Allah sebut dalam surah Al-Fatah. Jadi Allah sendiri telah mengampunkan. Tidak perlu mengharapkan keampunan daripada Allah, memang Allah telah ampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa yang telah terdahulu dan akan datang. Dan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara nabi ataupun insan yang maksum. Jadi oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya digelarkan Habib. Adapun Nabi Allah Adam alaihi salam digelarkan Khalilullah. Itu di antara sebahagian yang disebut oleh para alim ulama. Di antara Syekh Qadhi Iyad rahimahullahu taala telah menyatakan dalam kitab beliau perbezaan Khalil dengan Habib, walaupun panjang dan banyak lagi, hanya saya mengambil sebahagian daripada pandangan Syekh Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Dan qurbah itu bagi Nabi Musa alaihi salam, qurbatullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil ayman, ketika mana telah kami memanggil daripada sebelah kanan gunung Tur, sebelah kanan, dan kami telah mendekatkan Nabi Allah
Musa alaihi salam wa qarrabnahu najiya, tak kala kamu bermunajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Maryam ayat 52, wa qarrabnahu, dan sungguhnya kami telah hampirkan ataupun kami telah mendekatkan kepada kami di waktu kamu bermunajat. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam, kedudukan dia di sisi Allah ialah maqam qurbah. Maqam qurbah, taqarrub ila Allah azza wa jal. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, at-taqarrub ini, menghampirkan diri ini ialah di antaranya dengan ketaatan hati. Hati ini taat pada Allah. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dan juga Imam Al-Haris Muhasibi, dan saya petik kata-kata Imam Abu Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab Al-Wasaya, apabila manusia itu menghampirkan diri kepada Allah dengan pelbagaian amalan-amalan yang baik, yang zahir, seperti haji, berjihad, semayang, puasa, sedekah, membaca Quran dan seumpamanya, jadikan ianya di antara perbuatan atau amalan yang disukai, yang tidak dapat dilihat oleh manusia dan malaikat pun tak tahu kerana keikhlasannya, melainkan Allah. Maka ketika itu mereka ini akan mendapat satu kelazatan taqarrub ila Allah. Tapi kalau kita ni hendak dilihat oleh manusia ataupun malaikat ni tolong tulis pahala banyak-banyak, kita tidak akan dapat satu mahabbah, maqam yang dinamakan al-qurbah, taqarrub ila Allah. Caranya, kata ulama Imam Haris Muhasibi, taqarrabu ila Allah bimahabbillah. Hampirlah kamu kepada Allah dengan mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah amalan yang Allah cinta? Apakah amalan yang Allah suka? Walaupun kita lah huraikan, mahabbatullah, kasih Allah ni bukan kasih seperti manusia, sayang, sapu-sapu, peluk-peluk, itu manusia. Mahabbah ini kasih Allah kepada hambanya, Allah tambahkan amal soleh, Allah berikan rahmat kepadanya. Ini namanya mahabbah. Allah kasih. Nak tahu Allah kasih tak kasih? Maka amalan kita ini semakin hari semakin bertambah dan kita rasa sunuk begitu. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Dan taqarrublah kamu kepada Allah, taqarrabu ila Allah bi bughdi makarihi, yaitu cara kita hampirkan taqarrub kepada Allah dengan menjauhkan segala apa yang dibenci oleh Allah. Jadi apa yang dibenci oleh Allah kita jauhkan, kita akan sampai satu kedudukan taqarrub ila Allah. Ini al-qurbah nama. Yang mana Allah telah memilih Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu al-qurbah, dia kata al-qurbah. Taqarrub ila Allah. Macam mana nak sampai taqarrub ila Allah? Taqarrabu ila Allah bil ma'rifati bi ayadihi al-hasanah wa ni'amihi az-zahira wal batinah. Hampirlah kamu kepada Allah dengan mengenal nikmat-nikmat Allah. Begitu. Ayadi ni diambil kalimah yadun, tangan, pemberian Allah yang baik. Ni Allah beri kita ni macam-macam. Jadi kalau kita nak sampai maqam ataupun kedudukan al-qurbatu ilallah, maka kita hampirkan diri kepada Allah dengan mengenal segala pemberian Allah. Jadi kalau kita kenal pemberian Allah, Allah berikan kita ni macam-macam.
Rasanya ibadat ni tak mau berhenti. Begitu. Kalau orang dah berbakti dengan kita, kita kalau bagi ni rasa macam tak puas nak bagi lagi. Tak puas bagi lagi, nak bagi begitu. Haji Rahman contohnya, kalau saya sudah berbakti, bagi Haji Rahman bagi mango bagi. Tak puas hati lagi, jambu air pun bagi lagi. Tak puas rasa macam tak cukup, tak terbalas lagi, ubi kayu pun bagi. Begitu. Ini ustaz boleh buat, dia kata kerana kita rasa tidak terbalas lagi. Begitulah yang disebut oleh Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wasaya, wasiat beliau, cara kita menghampirkan diri kepada Allah, al-ma'rifatu, dengan mengenal gitu, bil ma'rifah bi ayadil hasanah. Dan yang kedua, cara kita nak hampirkan taqarrub ila Allah ini juga dengan mengenal bini'amihi az-zahirah al-batinah, iaitu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sama ada berbentuk zahir ataupun berbentuk batin. Nikmat zahir, nikmat iman, nikmat batin, nikmat iman, nikmat keyakinan, nikmat mengenal Allah, begitu. Adapun nikmat yang zahir, ini kesihatan kita. Wa taqarrabu ila Allah, hendaklah kamu bertaqarrub, menghampirkan diri kepada Allah ini bil khauf, dengan cara takut kepada Allah. Takut apa? Takutnya hilang nikmat. Contohnya nikmat sekarang, nikmat boleh semayang berdiri, boleh rakaat, boleh sujud, boleh buat semua. Maka kita taqarrub kepada Allah, takut hilang nikmat, dah tak boleh sujud seperti orang lain sujud, dah tak boleh rakaat, semayang pun di atas kursi. Minggu lepas boleh semayang bisa, start minggu ni dah semayang di atas kursi. Rakaat, ya rakaat atas kursi. Sujud, ya sujud atas kursi. Dah hilang. Maka kita punya kelazatan dan kepuasan ibadat tu tak sama seperti orang lain. Boleh sujud macam orang lain, boleh rokok sempurna. Betul kita tunaikan kewajipan, tapi tak sama. Tak sama. Macam orang ada gigi dengan orang tak ada gigi, tak sama. Orang ni tak ada gigi, makan dodol, dia mama dapat rasa sikit, dah lah, yang lebih tu dia buang. Tok dapat rasa pun jadilah, dia kata. Jangan kempunan. Tak sama walaupun dapat rasa. Begitu juga orang yang beribadat ni. Maka taqarrabu ilallah, beribadatlah, menghampirkanlah diri kamu kepada Allah sebelum hilangnya nikmat. Dan hampirlah kamu kepada Allah, kata Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, bisyiddatil haya minat taqsir fi syukri, dengan bersungguh-sungguh rasa malu kerana kamu bersyukur kepada Allah. Malu apa? Malu takut ibadat yang kita lakukan ini tak sempurna, iaitu kita cuai. Taksir ni cuai, jadi kita rasa malu. Kalau kita nak bagi hadiah, contohnya kita buat secantik-cantik, malu orang tengok. Kalau kita hari ni hari cuti, nak hantaran, buatkan gubahan cantik-cantik. Kalau cincai-cincai, malu gitu. Ni nak kahwin dengan orang yang berjawatan tinggi, bergelar datuk. Ini menantu ini bisan ni Datuk Tan Sri, Datuk Sri gitu. Orang kaya-kaya, ni ramai ni gitu. Walaupun kita tak ada datuk apa semua, kita buat cantik-cantik, jangan malu gitu. Buat cantik-cantik sebab orang ramai tengok. Apakah kita tidak malu pada Allah yang Malikul Ma'bud, Malikul Muluk, Raja segala raja, Raja segala raja, yang mempunyai kekuasaan, kehebatan. Allah yang Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Apakah tidak malu apabila kita persembahkan kepada Allah ini aja? Begitu. Sekadar bagi je, sekadar dilakukan.
Macam mana Allah nak pilih orang ni menjadi mahabbatullah, kekasih Allah, sedangkan dia beribadat kepada Allah mencintai-cintainya. Jadi kata Imam Al-Muhasibi, taqarrabu ila Allah bi syiddatil haya minat taqsir. Taqarrublah, hampirlah kamu kepada Allah dengan merasakan malu yang bersangatan kalau berlakunya kecuaian dan kecacatan dalam ibadat, kerana itu bukan tanda orang bersyukur kalau kita cincai-cincai beribadat. Dan seterusnya kata Imam Al-Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala, taqarrabu ila Allah bisidqil yaqin, iaitu taqarrublah kamu kepada Allah dengan benar-benar keyakinan. Semalam saya telah huraikan di Masjid Bukit Katil, sifat Allah yang ketiga iaitu Al-Baqa. Al-Baqa. Di antara tindakan kita ataupun apakah yang patut kita lakukan selepas beriman Allah bersifat Al-Baqa, kita melakukan amalan dengan sebaik-baik yang mungkin, kerana kita yakin amal yang soleh itu kekal ia di sisi Allah yang bersifat Al-Baqa, kekal. Al-Baqiyatus Salihat. Amalan-amalan soleh ini kekal. Kekal dekat siapa? Kekal di sisi Allah yang bersifat kekal, iaitu Al-Baqa. Kalau kita yakin satu benda yang kita suruh orang jaga, terpelihara dengan baik, kita akan bagi dia. Kita akan bagi hadiah, contohnya bagi hadiah sampai 10 tahun. Orang tanya, Ustaz, ini serban saya bagi lo. Oh, elok lagi ya. Pakai cecair apa ni, tak hilang warna. Ini 2006 dulu Haji bagi ni. Jadi Haji mesti ini kalau aku balik umrah ni aku bagi 2-3 jubah lah ni, dia kata. Gitu. Biar Ustaz mengajar, bukan promosi je lah. Begitu contohnya bagi ustaz-ustaz ni serban, bagi jubah, dia pun bawa mengajar kita pun 10 tahun boleh tahan. Berapa banyak pahala tu 10 tahun? 10 tahun. Jadi mengajar dapat pahala, mengajar dapat pahala. Ni ustaz ni jubah ni, jubah alhamdulillah dah. Hampir 10 tahun dah. Pandai jaga supaya haji dapat pahala, begitu. Dapat pahala. Jadi kita yakin. Tapi kalau baginya, mana ustaz jubah? Entah je, mana satu. Dafah ke apa ke? Banyaklah amari, ramai sangat orang bagilah ustaz. Jadi kekal, tapi tidak digunakan. Ini kekal, ianya dipelihara. Maka apabila kita yakin sedemikian rupa amalan kita dipelihara oleh Allah yang bersifat kekal, maka kita akan persembahkan dengan terbaik. Bisidqil yakin. Bisidqil yakin. Itu di antara yang banyak dihuraikan oleh Al-Imam Al-Muhasibi, Al-Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Wasaya. Kita sambung dulu kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya, dan nikmat itu bagi Isa bin Maryam alaihi salam. Ini Allah sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Maidah, iz qala Allahu, ingatlah ketika mana Allah berfirman, ya Isa bin Maryam uzkur ni'mati alaika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, ingatlah nikmatku ke atas kamu. Nikmat apa? Iaitu nikmat kenabian dan nikmat risalah Rasul. Jadi Allah lantikkan Nabi Allah Isa bin Maryam menjadi Rasul dan juga menjadi Nabi. Itu di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam dalam surah Maidah ayat 110. Dan ayat surah Maryam ayat 110. Iz qala Allahu ya Isa bin Maryam uzkur
ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika. Ingatkanlah. Jadi Allah ingatkan. Ingatlah ketika pada hari kiamat. Ada yang mengatakan itu yaqulullahu jalla wa azza yaumal qiyamah. Ya Isa, wahai Isa. Ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati 'alaika. Ingatlah nikmat aku ke atas kamu bin nubuwwati war risalati, dengan dilantik engkau menjadi nabi dan menjadi rasul, dan juga ke atas ibu engkau, wa ala walidatika bil istifaiyah was siddiqiyah, yaitu Maryam ini dipilih oleh Allah dan digolongkan di kalangan hamba Allah yang siddiqin, orang yang benar. Jadi Allah telah hampirkan Nabi Allah Isa bin Maryam ini hampir kepada Allah dengan cara diberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kerasulan dan nikmat kenabian. Jadi ini di antara mahabbah kategori yang seterusnya. Dan seterusnya Allah sebut lagi, dan mahabbah bagi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kamu. Ini mahabbah, itu Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita ini cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba'u sunnati, mengikut segala sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk-bentuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tabzul min nafsika, kamu mengorbankan diri kamu demi mempertahankan sunnah Nabi, atau malika, ataupun harta kamu, untuk terpeliharanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Haris Muhasibi menyebut. Jadi kalau orang Islam tidak mengeluarkan, tak sanggup mengeluarkan wang ringgit ataupun mengorbankan jiwa raganya mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan terpelihara. Apapun disebut oleh Imam Haris Muhasibi, sunnah Nabi ini dia merangkumi semua, dari sudut ibadatnya, dari sudut muamalatnya. Muamalat juga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini halal, ini haram. Ini di antara perniagaan ataupun transaksi ini adalah patuh syarak, ini tak patuh syarak. Begitu. Bersungguh-sungguh menunjukkan cara muamalah Islam. Ini cara munakahat orang Islam. Ini cara jinayat hukum hakam. Ini tanda mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apakah dia sebab-sebab yang boleh menarikkan mahabbatullah ini? Apakah amalan ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kamu? Yang pertama, kata Al-Imam Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis yang terkenal, mensyarahkan Sunan Al-Imam Tirmizi yang bernama Tuhfatul Ahwazi. Nama kitab beliau yang terkenal Basairu Zawid Tabyiz, menyebut ada beberapa perkara-perkara ni kalau kita lakukan boleh dapat mahabbatullah. Yang pertama dia kata,
qiraatul Qur'ani bit tadabburi wat tafahumi bima'ani